A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan peluang dan dipanjangkan umur untuk melaksanakan satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu bersama-sama kita melaksanakan solat fardu Jumaat apabila sampai waktunya pada hari ini, insya-Allah. Jadi hari ini bukanlah lebih kepada tazkirah Jumaat, tetapi pihak surau ataupun saya mewakili pihak surau ingin menyampaikan beberapa makluman yang memang sepatutnya ahli karyah perlu ambil tahu, dan makluman tersebut, di dalam makluman tersebut juga memerlukan satu kerjasama ukhuwah sesama insan bagi melaksanakan setiap perkara yang telah dirancang ataupun sesuatu perkara yang akan dilaksanakan adalah untuk memberi kemudahan dan juga kebaikan khususnya kepada masyarakat Karya Surau Haji Maksum dan amnya kepada sesiapa sahaja jemaah yang hadir ke Surau Haji Maksum, tidak kira sama ada untuk solat ataupun datang kerana jemputan adanya program yang dianjurkan. Jadi di sini saya nak bermula dengan makluman berkenaan pengurusan jenazah, yang mana sebelum ini saya memaklumkan tidak terperinci, hanya mengambil secara ringkas. Dan pada hari ini saya ambil peluang untuk menyampaikan berkenaan pengurusan jenazah secara terperinci lah, ya. Jadi untuk makluman kepada tuan-tuan semua. Jadi insya-Allah penyampaian pada hari ini telah menggunakan speaker luar. Jadi korang yang di luar pun boleh dengar, insya-Allah. Baik, untuk pengurusan jenazah telah diusahakan dengan melaksanakan projek, iaitu membuat bilik pengurusan jenazah, yang mana kos perbelanjaannya telah menelan belanja sebanyak RM30,000, termasuk dengan peralatannya, iaitu tempat mandi jenazah, tempat kafan jenazah, kabinet, peralatan elektrik, ya, dan semua sekalilah. Jadi dah lengkap dah untuk menguruskan jenazah di Surau Haji Maksum. Jadi selepas ini bila ada karyah yang meninggal, terutamanya di karyah Surau Haji Maksum, maka pihak Surau Haji Maksum akan menguruskan sendiri, bermula dengan mengambil jenazah di rumah dan bawa ke Surau Haji Maksum untuk dimandikan, dikafankan, solat jenazah, dan seterusnya dibawa ke perkuburan Meru untuk dikebumikan dan bacaan talqin. Cuma yang berbab pengurusan untuk perkuburan dan yuran perkuburan itu kita masih serahkan kepada Masjid Asy-Syarif, sebab perkuburan Meru dikelolakan atau dikendalikan oleh Masjid Asy-Syarif, ya. Jadi untuk kos pengurusan jenazah yang meninggal di kawasan Karyah ataupun kawasan Meru,
kos pengurusan jenazah adalah sebanyak RM850 sahaja. Ya. Dan sumbangan yang ada masuk hairat kematian, sumbangan untuk pengurusan jenazah akan diberikan sebanyak RM1,000. Jadi baki RM150 akan diserahkan. Ya, wang tersebut akan diserahkan kepada pewaris. Ya. Dan sekiranya jenazah perlu diambil di hospital, contohnya di Hospital Tunku Puan Rahimah ataupun Hospital Sahlam ataupun Hospital Sungai Buloh ataupun jauh lagi HKL ataupun Hospital Serdang. Di situ kos pengurusan jenazah bertambah sedikit daripada RM850 kepada RM950. Itu termasuklah ya penambahan untuk pemandu dan juga kos kenderaan, minyak dan sebagainya. Dan baki sebanyak RM50, ya, wang sebanyak RM50 akan diserahkan kepada waris. Ya, begitulah seterusnya. Jadi mohon sama-sama kepada tuan-tuan semua mendoakan semoga kita mampu untuk melaksanakan saling membantu, ya, kebajikan ummah, ya, yang kita namakan kebajikan ummah sesama insan. Semoga kita sentiasa terus saling bantu-membantu untuk kebaikan kita bersama dan dalam masa yang sama juga mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makluman juga, pengurusan jenazah, ya, ketuanya diketuai oleh Encik Nur Azmi, iaitu Ketua Biro Hairat Kematian. Jadi kalau ada apa-apa kematian, seperti mana sekarang pun, kalau ada apa-apa kematian, sila terus berhubung dengan Encik Nur Azmi dan beliau akan berbincang dengan pewaris dan memberi penerangan tata cara pengurusan jenazah dan akan membantu menguruskan sehinggalah ke pengkebumian. Ya. Dan di sini saya nak maklumkan antara petugas-petugas yang akan menguruskan jenazah untuk jenazah muslimin, ya, lelaki, akan diketuai oleh Imam Selamat dan Ustaz Khairul Adha, Encik Abdal, Encik Fauzi dan juga Encik Fauzi atau Mamuji dan Encik Zul Fadli adalah sebagai pemandu kenderaan jenazah. Dan untuk pengurusan jenazah muslimat akan diketuai oleh Hajah Nik Mazana dan juga Hajah Maryam. Dan juga mereka-mereka ini akan dibantu, ya, oleh imam-imam dan bilal-bilal semua. Jadi insya-Allah semoga semuanya akan berjalan lancar dan kita sama-sama mampu untuk menguruskan jenazah di karya kita sendiri. Dan dalam masa yang sama, untuk melancarkan lagi pengurusan jenazah, kenderaan jenazah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pihak Majlis Syarif telah mengizinkan untuk meminjamkan kenderaan jenazah kepada Surah Haji Maksum. Oleh yang demikian, dapatlah Surah Haji Maksum meneruskan perjuangan untuk membantu sesama insan, terutamanya karya Surah Haji Maksum di dalam memberi perkhidmatan kenderaan dan pengurusan jenazah sepenuhnya. Jadi untuk makluman juga, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pihak surau telah menghantar satu permohonan kepada lembaga zakat untuk memohon kenderaan jenazah yang mana di dalam sebut harganya ialah bernilai RM126,748 dan pihak zakat telah memberi maklum balas kepada Surah Haji Maksum yang mana telah meluluskan sumbangan ataupun dana sebanyak RM50,000 dan akan diserahkan kepada Surah Haji Maksum, dan selebihnya kekurangan dana untuk pembelian van jenazah, maka perlulah pihak surau bersama ahli karya
sama-sama kita mengusahakan ya membuat kutipan wakaf untuk pembelian kenderaan jenazah tersebut. Jadi tidak perlu kelam kabut sangat sebab kita memang dah ada kenderaan jenazah yang dipinjamkan. Jadi kalau ada berlaku kematian, pengurusan masih boleh diteruskan lagi ya, insya-Allah. Itu berkenaan pengurusan jenazah ya. Dan seterusnya yang saya ingin maklumkan, projek pembangunan yang telah diluluskan oleh mesyuarat jawatankuasa ya. Pemasangan awning bermula dari pintu pejabat di sebelah kiri saya sehinggalah ke pintu Dewan Solat Muslimat di sebelah kanan saya ya. Jadi maknanya projek ni setelah mendapat sebut harga, kosnya ialah sebanyak RM50,233. Termasuk dengan kos-kos yang dianggarkan untuk pendawaian elektrik dan juga peralatan elektrik lebih kurang dalam tambah lagi RM7,000. Jadi kos untuk pemasangan awning memerlukan sebanyak RM57,233 ya. Okey, pemasangan awning ni semuanya akan sepanjang 6 kaki yang di sebelah kiri saya, dan yang di hadapan saya ni ataupun di belakang tuan-tuan, pemasangan awning bermula pada meter TMB tu sampailah ke pagar, hujung pagar tu. Jadi maknanya di masa akan datang kalau awning telah dipasang, maka kemah ni tak ada lagi lah. Jadi memberi keselesaan kepada jemaah biasanya yang mungkin datang lambat disebabkan faktor ataupun disebabkan kerja yang keluarnya lambat ya. Jadi boleh sembahyang di luar dalam keadaan yang agak selesa berbanding dengan sekarang ya. Jadi untuk melaksanakan projek pembangunan untuk awning ni, kita akan buat secara 2 fasa. Iaitu fasa yang pertama kita akan buat sebelah kiri saya daripada pejabat sehinggalah ke meter TNB dengan kadar keluasan 6 kaki ya. Yang itu fasa pertama. Dan kita dalam masa yang sama juga akan membuka wakaf kepada tuan-tuan semua, ahli Korea semua, untuk memberi sumbangan bagi menjana bajet yang diperlukan ya. Bajet diperlukan bila dah siap yang fasa 1, dan untuk fasa kedua kita tunggu bajet setelah mendapat 50%, barulah kita mulakan gerak kerja pemasangan awning fasa 2. Namun apa yang saya maklumkan ini semuanya kita akan cuba usahakan diselesaikan dalam masa 6 bulan. Due date-nya ialah pada 31 Disember. Jadi maknanya sebelum tu semuanya kena siap. Setiap perancangan yang pihak surau buat sekarang ni tidak melebihi 6 bulan punya jangkaan masa perlu siap lah. Sebab semua sedia maklum pada bulan 9 nanti, dan dah ada tarikhnya pun. Saya boleh maklumkan pada 7 hari bulan 9 2023 akan diadakan mesyuarat pemilihan ataupun pencalonan bagi jawatan kuasa sesi 2024 sehingga 2026. Tapi saya tak nak bercakap pasal pencalonan. Saya nak menyampaikan dulu apa yang nak disampaikan dulu. Itu untuk makluman saja ya. Dan seterusnya, projek yang kedua iaitu projek Dewan Mini ya. Projek Dewan Mini ni anggaran bajet lebih kurang dalam, ini belum ada sebut harga, tetapi kita telah merujuk kepada kontraktor. Anggaran bajet lebih kurang dalam 30 hingga ke 40 ribu ringgit, termasuk dengan semua sekali lah pendawaian dan juga peralatan elektrik. Di manakah dewan aktiviti ini? Okey. Dewannya ialah yang kita nak naik taraf ialah bangunan tandas lama ya. Dapur bilik stor di sebelah kanan saya. Asalnya ada tandas lama dan dapur juga bilik stor. Dan di situ saya juga telah ditegur oleh pegawai JAIS yang datang membuat lawatan supaya tandas yang sudah tidak digunakan, bangunan tersebut perlu dimanfaatkan ya, supaya sebab menjaga wakaf. Jadi oleh yang demikian
dengan sebab-sebab lain, iaitu bumbung di bahagian stor belakang tu pun dah mula berkarat dan banyak yang bocor. Jadi setelah dimesyuaratkan, bersetuju untuk membuat penambahbaikan, dijadikan sebagai dewan aktiviti. Apakah keperluan dewan aktiviti? Keperluan dewan aktiviti ialah memandangkan sekarang ni Biro Ekonomi ada membuat aktiviti kraft tangan bagi penjanaan ekonomi muslimat, ya, khususnya untuk ahli karya, dengan mengadakan belajar membuat kraft tangan, ya, untuk jualan dan sebagainya, dan tiap-tiap minggu memang ada aktiviti. Jadi akan dimanfaatkan untuk aktiviti tersebut, ya. Dan dalam masa yang sama juga, yang lebih manfaat lagi, bahkan apabila dewan aktiviti telah siap, ianya juga akan dimanfaatkan secara rasminya sebagai ruang tambahan untuk solat Jumaat. Jadi insya-Allah untuk hari biasa ataupun hari Ahad, kita akan gunakan dewan aktiviti di sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya yang berdinding tu sebelah tu. Jadi kita akan tebuk dinding, buat pintu. Jadi untuk hari Jumaat akan dibuka untuk kegunaan solat Jumaat. Maka bertambah lagi lah, ya, bertambah lagi untuk jemaah yang boleh solat Jumaat di sini, dan juga bila awning dah siap akan bertambah lagi, ramai lagi insya-Allah. Jadi di situlah dia punya kebaikan fasiliti dan untuk kebaikan semua, juga untuk keselesaan semua. Dan ada satu lagi, ini bukan dikatakan projek, tetapi yang telah saya maklumkan tadi berkenaan pembelian kenderaan jenazah, ya. Zakat baru bagi RM50,000, maka untuk kenderaan jenazah memerlukan lagi penambahan sebanyak RM76,748. Jadi maknanya banyaklah kita nak buat kutipan. Kalau secara anggaran kasar, ya, kita letak awning RM57,000, ya, dewan aktiviti RM40,000, ya, dan juga untuk kenderaan jenazah. Jadi lebih kurang 170 lebih ribu lagi perlu dapat dicari ataupun diusahakan untuk mencapai ketiga-tiga perkara tersebut, ya. Jadi oleh yang demikian, dengan rasminya saya mengumumkanlah, ya, kepada seluruh ahli qaryah Surau Haji Maksum, ya, dibuka ataupun pengumuman permohonan dan pembukaan kebajikan ummah dan karya bagi beberapa projek yang telah saya nyatakan tadi, ya, sumbangan wakaf, ya, perlu saya dah buka. Jadi maknanya tuan-tuan boleh memberi sumbangan wakaf ataupun dalam masa yang sama kebajikan ummah ni maksudnya memerlukan bantuan daripada tuan-tuan untuk melancarkan setiap pelaksanaan ataupun pengurusan di Surau Haji Maksum, ya. Maksud sumbangan itu bukanlah sahaja daripada segi keuangan. Sumbangan itu ialah daripada tenaga, ya, daripada idea tuan-tuan, ya, ataupun apa-apa sahaja membantu mengenalkan kepada pihak surau mana-mana badan korporat yang boleh dihantar surat permohonan. Itu semua adalah kebajikan ummah. Jadi maknanya kita semuanya bekerjasama, ya. Kalau yang mungkin daripada segi jutawan, dia lebih kepada keuangan. Orang yang berilmu, dia memberi idea dan pandangan, ya. Itu kita kongsikan bersama. InsyaAllah dengan secara terbuka pihak surau amat mengalu-alukan. Tak kisahlah apa sahaja bantuan yang diberikan akan kami hargai insya-Allah, ya. Bersama-sama kita mohon, kita ni hanya mampu berusaha, sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang mengizinkan, ya, sesuatu perancangan itu terlaksana atau tidak, maka hanya Allah sahajalah. Oleh yang demikian, kita sebagai manusia mesti kena berusaha, dan dalam usaha wajib kita mengingati Allah Subhanahu wa taala
dan meletakkan setinggi-tinggi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita rancangkan untuk kebaikan akan mendapat keredoannya, dan yang lebih baiknya dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita akan mendapat ganjaran pahala dan sama-samalah kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, setiap apa-apa yang tuan-tuan sumbangkan, setiap daripada segi keuangan, ilmu ataupun sebagainya, dan kepada jemaah yang datang pada hari ini atau pada setiap kali solat ataupun apa-apa sahaja perkara yang bermanfaat di surah Haji Maksum ini, pastinya kita akan mendapat secebis ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tuan-tuan kita sama-sama ikhlaskan diri kita, dan apa yang kita buat semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana manusia, ya. Kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana manusia, akan tetapi kita perlu kerjasama sesama manusia untuk mencapai apa-apa sahaja perancangan yang kita ingin laksanakan. InsyaAllah dengan keikhlasan hati tuan-tuan, dengan bantuan, ya, tuan-tuan, insyaAllah pastinya Allah akan memberikan rezeki kepada surau Haji Maksum dengan yang tidak disangka-sangka. Percaya dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ada masa 5 minit lagi untuk buat pengumuman. Yang ini makluman. Okey, program demam darah yang dianjurkan oleh kilang PS Polypack, ya, yang akan diadakan pada 2 hari bulan Ogos, hari Rabu, masa daripada pukul 10 pagi hingga 4 petang, dan tempatnya ialah di lobi PS Kilang PS Polypack Sendirian Berhad. Sasaran khususnya kepada semua ahli karya surau Haji Maksum dan amnya kepada penduduk Meru, ya. Tapi tuan-tuan perlu sarapan pagi dulu, ya, sebelum demam darah, dan nanti saya akan share di grup WhatsApp berkenaan ciri-ciri seorang yang boleh menderma darah, ya. Saya nak bacakan panjang sikit, jadi nanti saya akan share dekat grup WhatsApp. Jadi tuan-tuan boleh panjangkan kepada grup WhatsApp yang lain, ya. Dan yang program keduanya, silat seni gayung Fatoni Malaysia, ya, akan dimulakan bermula pada bulan Ogos bulan depan, ya, akan dilaksanakan dan diajar oleh Tuan Guru Romji bin Kutut, ya. Beliau adalah salah seorang ahli silat seni gayung Fatani Malaysia dan juga guru kepada silat, ya. Jadi sasarannya ialah kepada remaja, anak-anak remaja, insyaAllah digalakkan untuk menyertai, dan yuran sebanyak RM20 saja setahun sekali. Bukan setiap bulan, ya, setahun sekali. Nanti saya akan cuba bincanglah dengan jawatan kuasa, mungkin kita boleh taja kot untuk yuran anak-anak remaja yang masuk untuk menyertai silat seni gayung Fatoni Malaysia. Tapi belum diputuskan, ya, saya baru cadangkan je. Saya tak boleh nak buat keputusan mutamat. Sebab keuangan ni dia akan melibatkan semua keputusan ahli jawatan kuasa. Setelah jawatan kuasa meluluskan, maka pengerusi hanya mengumumkan sahaja, ya. Akan dilaksanakan pada setiap Sabtu malam minggu, setiap minggu, ya, bermula bulan depan 9 malam sehingga 11 malam. InsyaAllah saya akan pihak Aswa akan bantu untuk memberi bahan keluar daripada karya surau Haji Maksum. Okay, dan seterusnya yang ketiga, Mesyuarat Agung tahunan sebagaimana yang telah dipaparkan ataupun dimaklumkan pada minggu lepas, dan ada banner telah digantung. Mesyuarat Agung tahunan pada 10 hari bulan Ogos, Khamis malam Jumaat selepas solat Maghrib. Yang ini tuan-tuan perlu datang untuk mendengar berkenaan aktiviti dan juga pembentangan keuangan. Dalam masa yang sama, usul. Dan ada beberapa usul, ada jawapan di dalam minit mesyuarat. Seminggu sebelum mesyuarat,
pihak surau akan keluarkan edarkan minit mesyuarat dan tuan-tuan baca. Setiap usul pada tahun lepas ada jawapan di minit mesyuarat tersebut. Jadi masa perkara berbangkit nanti, maka kita akan bincangkan semula. Ya, itu untuk pembentangan saja. Jangan takut untuk dicalonkan ya. Tak ada pencalonan. 10 hari bulan Ogos tak ada pencalonan. Ya. Cuma pembentangan sahaja. Yang ada ialah pada 7 hari bulan 9, itu mesyuarat pencalonan khas yang akan dipengeruskan oleh Tuan Nazir Masjid Nurul Jannah. Dan ini satu lagi, akhir sekali, berkenaan persempadanan karya Surah Haji Maksum. Ya. Setelah pengerusi Surah Haji Maksum bersama pengerusi Surau Darul Ihsan berbincang dan telah menetapkan had karya Surau Haji Maksum Jalan Khamis ialah sehingga daripada Jalan Adumanah ni sehingga lot 2196. Itu masih lagi karya Surau Haji Maksum, dan di sebelah kirinya ialah Taman Meru Mulia 3, dan yang kesananya ialah dikategorikan sebagai karya Surau Darul Ihsan. Tapi walau bagaimanapun, setelah berbincang dan disahkan oleh Tuan Nazir Masjid Nurul Jannah, ya, Ustaz Airul Zaman, kalau saya contoh duduk di dah selepas lot tu lah, contohnya di Taman Meru Makmur 1 kan, kalau misalnya kata dia tidak mendaftar di Surau Darul Ihsan, dia nak mendaftar di sini, masih boleh diterima. Ya, itu atas perbincangan antara pengurusi surau dengan surau, dan telah dimaklumkan kepada Masjid Nurul Jannah. Ya, itu berkenaan karya. Ya, untuk persempadanan Jalan Abdul Manan daripada traffic light tu sehinggalah ke Jalan Kasban, ya, simpang Jalan Kasban, dan juga Jalan Kasban daripada simpang Abdul Manan tu separuh Jalan Kasban. Itu ialah persempadanan karya Surau Haji Maksum. Jadi untuk lebih jelas nanti saya akan keluarkan atau paparkan satu pelan persempadanan karya supaya semuanya lebih jelas dan lebih faham, ya. Kalau nak lebih faham lagi, datanglah semasa mesyuarat pembentangan pada 10 hari bulan Ogos 2023, Khamis malam Jumaat, ya, bermula selepas solat Maghrib sehinggalah selesai, ya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat.
Bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara pada 31 Julai, maka tajuk khutbah hari ini untuk kita hayati ialah perjuangan yang tidak akan mati. Lawang datang silih berganti. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan orang-orang yang beriman supaya sentiasa bersedia membela agama Islam, mempertahankan negara dan berjuang dengan ikhlas dan berani. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'azzibuhumullahu biaidikum wa yuhrihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan kamu, dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka, dan Dia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa orang-orang yang mengaku beriman akan diuji, sehingga jelas nyata orang-orang yang benar-benar berjuang dan berjihad mempertahankan agama, bangsa dan negara. Allah tidak mensia-siakan mereka dan berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala, malah Allah mengurniakan pahala berlipat kali ganda. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Yaitu beberapa darjah kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat, belas kasihan, dan ingatlah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, jati diri pahlawan negara seperti pejuang kemerdekaan, tentera, polis dan anggota keselamatan lain adalah sangat kuat dan sangat berkesan dalam perjuangan membebaskan dan mempertahankan tanah air daripada cengkaman musuh sejak dari tahun 1511 sehinggalah merdeka. Kepercayaan dan keyakinan pahlawan negara terhadap pegangan Islam dapat dilihat jelas dan diketahui dalam sejarah mereka menjadi punca kekuatan jati diri pahlawan negara. Catatan sejarah menunjukkan bahawa pejuang-pejuang pembebasan tanah Melayu belajar dan mengamalkan ilmu-ilmu Islam dengan bersungguh-sungguh seperti ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf yang merupakan asas agama Islam bagi menguatkan perjuangan mereka. Apabila merasakan kehidupan tercabar, negara terjajah, tiga ilmu inilah yang menjadi pengikat membentuk kesatuan ummah dan mencetus jihad serta menyuntik semangat keberanian dan semangat rela berkorban mereka demi agama, bangsa dan tanah air. Pahlawan-pahlawan negara gagah menentang penjajah menggambarkan bahawa mereka mempunyai kefahaman agama yang tinggi, bahawa mempertahankan agama dan negara adalah kewajipan fardu ain. Malah kebanyakan pahlawan negara adalah golongan ulama atau anak-anak murid kepada para ulama. Sebagai contoh, perkembangan yang menimpa umat Islam di negeri-negeri Melayu pada zaman penjajahan telah mendapat perhatian serius dalam kalangan ulama-ulama keturunan Melayu yang sedang menuntut dan mengajar di Mekah. Di antaranya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dalam kitab-kitab tauhid, fiqh dan tasawuf beliau, Syekh Daud selalu menekankan kewajipan umat Islam untuk berjihad sekiranya negeri mereka dijajah
atau oleh orang-orang kafir. Hukum jihad ini kekal sehingga umat Islam mendapat kembali negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Berpegang kepada pesanan-pesanan ini, pahlawan-pahlawan negara bertekad untuk menentang penjajah dari kalangan orang-orang kafir. Selain itu, perwira-perwira negara ini berjuang dan berjihad membebaskan penderitaan rakyat yang dibebani dengan pelbagai jenis penindasan seperti cukai-cukai yang melampau yang dikenakan kepada rakyat oleh penjajah pada ketika itu. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, berakhirnya era perjuangan pahlawan-pahlawan negara ketika itu tidaklah bererti berakhirnya perjuangan pada hari ini. Mereka yang mencetuskan penentangan pada pihak penjajah tanpa rasa gentar demi mempertahankan agama dan tanah air tercinta, walaupun kemenangan tidak berpihak kepadanya. Maka hari ini hendaklah kita meneruskan semangat jihad mereka tanpa rasa takut dan pengecut. Bagi mereka, perjuangan itu bukanlah dinilai sama ada kalah ataupun menang, tetapi apa yang penting adalah semangat juang yang ikhlas mempertahankan maruah agama Islam, bangsa dan negara demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Janganlah pula kita gadaikan kesucian agama, rosakkan diri dan musnahkan keluarga dengan penyakit tamak dan dengki, mencari kepentingan dunia, harta, pangkat dan kedudukan. Bagi mereka, kebenaran dan keikhlasan berjuang bukan untuk memperoleh sanjungan dan pujian. Sudah pasti akan menghasilkan kejayaan di dunia dengan keamanan, kejayaan di akhirat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin perjuangan ini akan diteruskan oleh pejuang warisan yang seterusnya dengan syarat jika generasi pada hari ini mempunyai jati diri yang beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia seperti jati diri mereka. Hari ini pengorbanan pahlawan-pahlawan dan perwira-perwira negara seakan sudah luput daripada ingatan kita apabila amat payah sekali untuk mendengar kisah-kisah mereka. Orang sekarang ini sudah tidak lagi memberi perhatian tentang cerita-cerita perjuangan mereka. Ramai yang lebih suka cerita cinta dan cerita politik. Itu belum kira ada yang memandang rendah jasa anggota pasukan keselamatan kita. Bukan sedikit juga pada hari ini yang lebih simpati terhadap orang politik berbanding terhadap pejuang kita. Kerana itu kita perlu mengetahui sejarah dan cerita perjuangan mereka bagi memupuk semangat cintakan agama, bangsa dan tanah air. Untuk mengekalkan ketuanan Melayu dan kesejahteraan negara. Sesungguhnya sejarah mereka sendiri akan mendorong kita kepada kefahaman dan perpaduan. Sejarah mereka memainkan peranan penting sebagai pencari kebenaran, pembentuk sikap yang berani dan sayangkan keamanan dan bencikan perpecahan. Jika kita membaca dan mendengar kisah dan cerita para perwira negara, ternyata dan terserlah kesucian jiwa dan keikhlasan hati mereka. Pribadi seperti ini menyebabkan musuh negara berasa gerun. Jika bertembung dengan perwira negara, mereka sanggup mengorbankan masa muda mereka untuk berjuang demi agama dan negara, meninggalkan keluarga, insan tersayang dan kampung halaman demi sebuah perjuangan jauh di hutan belantara yang berdurikan musuh yang tidak kenal erti kemanusiaan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah.
sekalian. Sebenarnya Allah menghendaki umat Islam memerangi musuh Allah, musuh Islam dan musuh negara untuk menguji umat Islam sehingga diketahui siapakah yang benar-benar beriman dan berjihad sungguh-sungguh. Kalau Allah berkehendak membinasakan musuh-musuhnya, nescaya dapat dibinasakannya dengan segera, dengan kudratnya, tanpa mengerahkan umat Islam memerangi mereka. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Apabila Allah menghendaki, nescaya Allah membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Semoga perjuangan pahlawan negara diterima Allah dan dihapuskan dosa, dianugerahkan pahala yang berlipat kali ganda. Semoga sejarah perjuangan mereka dapat dihayati serta diingati oleh generasi hari ini dan akan datang. Semoga pemergian mereka meninggalkan jasa dan nama yang baik serta dapat dicontohi oleh kita semua. Semoga semangat dan keberanian perwira negara kita menjadi inspirasi kepada anak-anak muda sekarang bagi mencintai dan mempertahankan tanah air, agama Islam dan bangsa yang tercinta. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicucuri rahmat dan keampunan kepada roh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur syahid dan ikhlas dalam perjuangan mereka. Ganjaran mati syahid fi sabilillah ini adalah lebih besar dan tidak dapat manusia tentukan dan hitungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4 hingga 6 yang bermaksud, dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah mempertahankan agamanya, maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amal-amal mereka. Allah akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan mendapat sebaik-baik balasan dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna di dunia dan di akhirat, serta memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian. Bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa perjuangan mempertahankan kesucian Islam dan kedaulatan negara adalah suatu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Yang kedua, umat Islam hendaklah mencontohi dan menghargai perjuangan dan pengorbanan pahlawan-pahlawan negara yang ikhlas menyelamat dan mempertahankan negara. Yang ketiga, umat Islam yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah hendaklah yakin dengan janji-janji Allah yang memberikan kemenangan di dunia, dikurniakan mati syahid dan ganjaran syurga di akhirat kelak. Dan yang keempat, umat Islam janganlah melupakan jasa-jasa pahlawan negara. Bahkan sentiasalah mendoakan kebaikan untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir serta menghalangi diri dan orang lain dan jalan Allah, Allah sia-siakan segala amal mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa rafa'na wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfazum bi aini inayatikal rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma alimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin war ra'iyyata wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami di antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah imam kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau-surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kepada kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al balad idfa' anna hadzal waba wal bala'a wal marada
والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي سيدنا محمد وسيلة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. So luruskan, rapat-rapatkan saf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Usalli fardal jumati rak'atain kada imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillah. وجهت وجهي لله فطر السماوات إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له له الملك وله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليك أيها النبي. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله كما صليت على وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من شر
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدي حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا وإليك طريق مستقيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.